Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, yang berada dalam masjid ni dan juga yang menonton daripada jauh. Ini merupakan kali pertama kita tukar ke hari Khamis. Dan saya tahu bahawasanya ada orang komplain, kata dia orang dah susun dah jadual mereka hari Selasa. Ada orang kata kita tengok RTM pun tak main malam ni, RTM pun lupa kot. Tadi mesyuarat dengan saya apa tak tentang kita telah tukar pada hari Khamis. Ada orang susah hati sebab malam ni dia nak baca Yasin, dan macam-macam lagi. Penonton yang di luar-luar pun ada yang kata dia dah susun dah jadual dengan family dia hari Selasa. Jadi hari Khamis malam Jumaat daripada aktiviti-aktiviti yang lain. Tapi tak apalah. Saya pun hari ni malam ni ada kegiatan, ada urusan, ada makan malam dengan duta Kuwait yang datang ke Perlis ni. Jadi lepas pada ni insya-Allah akan pergi ke majlis berkenaan, dan insya-Allah kita akan baca hadis dulu sebagai permulaan. Bab adabi qada'il hajah. Bab adab-adab qada al-hajah, yakni melunaskan hajat. Kan? Melunaskan hajat ni maksudnya dia buang air kecil dan buang air besar, menunaikan hajat. Perkataan qada hajat ni dalam bahasa kasar lah. Ini dia bahasa halus. Dalam bahasa kasar, macam saya sebut tadi, dia kinayah. Dia merupakan satu bahasa berlapik bagi mewakili perkataan buang air kecil dan air besar. Buang air kecil dan air besar. Kerana Nabi SAW di dalam hadis kata, idza qa'ada ahadukum li hajatihi, apabila seseorang kamu duduk untuk hajatnya. Jadi dengan tu dia ambil perkataan tu jadi perkataan qada hajat, yakni menunaikan hajat. Qada ni tunaikanlah, menunaikan. Yaqdi hajatahu, dia menunaikan hajat dia. Dan disebut juga oleh para fuqaha bab ini sebagai bab al-istitabah, bab pembersihan, mengelokkan, mengharumkan. Kerana manusia ni dia perlu buang air yang ada dalam diri dia tu, melainkan apabila dia masuk syurga lah. Dia masuk syurga. Bila dia masuk syurga tak ada lah nak qada hajat ni. Ini adalah cerita kehidupan di dunia ini. Al-Hafidh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani letak di samping hukum hakam syarak ni, hukum hakam adab-adab ni biasanya dia pergi kepada sunnah. Dia pergi kepada sunat. Jadi dia letak juga hadis-hadis yang berkaitan dengan qada hajat. Agama ini begitu teliti dah. Bukan saja ada hukum tentang sembahyang, puasa, nak tunaikan hajat, pergi ke tandas pun agama atur peradaban manusia. Kalau betul-betul manusia ni dia ikut agama, pasti dia akan jadi satu manusia yang tinggi nilai ketamadunan dia. Kerana manusia bertamadun ni ialah manusia yang mana dia ada peraturan, tata cara dalam kehidupannya. Kadang-kadang orang selalu lihat kemajuan seorang tu bila bangunan dia tinggi, bila kereta dia besar,
Tapi orang lupa bahawa pembangunan manusia itu bukan saja itu. Ada orang kereta besar, perangai tak cerdik, lampu merah pun dia langgar juga. Dia ingat kereta dia kuat. Kerana manusia mentaliti dia. Sebab tu saya selalu sebut macam negeri dalam Perlis ni, kita perlukan kepada kebijaksanaan, perlukan kepada budaya, perlukan mentaliti yang bagus. Ada negeri-negeri yang jauh orang pergi melawat. Saya selalu buat contoh baru ni, orang pergi Tibet. Tibet bukan ada apa pun sana, tapi oleh kerana ada satu kehidupan yang unik, dia punya monk dia punya apa, sami-sami dia dalam kehidupan tu lain sikit, orang pergi melawat. Macam saya cerita, saya pergi melawat di Uzbek. Bukanlah bangunan dia hebat-hebat, tapi orang melihat sejarah, keindahan. Negeri macam Perlis ni, kalau nak saing dengan Kuala Lumpur pakai tak dana, tapi dia kena bersaing di sudut yang lain, sudut nilai dah. Kalau mari ada satu nilai yang orang boleh belajar ataupun orang tengok, orang nak tengok kebudayaan. Agama tidak menentang budaya. Kami pergi ke Oman. Saya bawa balik Oman daripada Jordan, daripada Turki, pergi ke Palestin, ke Jordan. Kemudian dari Jordan kita pergi ke Oman. Di Oman, dia negeri dia, Oman ni dulu miskin. Sekarang kita tengok dia mula hebat. Ada macam-macam. Dia walaupun masih lagi lah, dia tak bersaing lagi dengan kita lah, tapi dia mula dah bercakap orang putih semua. Ini pun satu hal juga. Arab rasa kalau maju cakap orang putih. Pasal apa? Pasal banyak bahan semua dalam bahasa Inggeris. Netanyahu kata, setiap tahun semua syarikat-syarikat besar Yahudi menguasai dunia ni. Macamlah kita bencilah macam mana Yahudi pun, kamailah benci, barang Yahudi jugalah yang kita pakai. Pasal dia menguasai. Kita setakat boleh menjerit ya. Pergi ke Oman. Apa orang kita, orang utara tahu tentang Oman ni? Kita tak tahu, tapi kita sebut halua Maskat. Halua Maskat tu dia Muscat, ibu bandar Oman tu. Bila kita pergi ke majlis dia akan mula hidang halua tu lah. Kalau negeri Arab lain, dia bagi kahwah dia saja, dia bagi kopi dia pahit dia saja tu. Kopi tu bagus, minum. Orang Malaysia dia tak minum, bukan minum sampai secawan minyak ni, dia minum sikit-sikit saja. Dia bagi halua tu, cedok, makan. Orang lain pula cedok lah, sudu lain-lain lah. Macam halua kita buat tu, yang orang kita buat yang kuning tu. Hak negeri-negeri luar ni mungkin dia tak tahu halua Maskat ni. Orang Tara panggil halua Maskat kan. Muscat tu ibu kota Oman. Jadi kena ada halua Perlis. Tak, saya nak cerita agama. Manusia kita pergi satu tempat, kita mempelajari perkara yang baru yang ada dalam masyarakat itu. Sebab itu Allah kata, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, berpuak-puak untuk kamu kenal mengenali. Bukan nak kenal batang hidung, kenal dah. Kenal dah, dia ni manusia, kenal dah. Tapi kenal orang Melayu dia cara lain sikit. Agama standard sama, tapi budaya ada beza. Ada bangsa pakai kain plekat, ada bangsa macam-macam. Semuanya kemudian ada pertukaran budaya. Orang Melayu, apa budaya apa yang selalu kita tukar? Makanan. Tengah hari makan lauk India, malam makan lauk Siam. Sat tom yam, sat gulai, sat macam-macam dia makan. Lepas tu kita cukup fleksibel dalam masalah ni. Tapi pengetahuan kita kena ambil, kita tak ambil. Jadi kita ada sushi, makanan Jepun, penuh orang Melayu makan. Tapi perangai Jepun disiplin tak ambil. Minta maaf lah kalau ada orang Kuala Perlis.
Kuala Perlis ni hebat. Saya tanya perangkaan sembang ni, Pak. Dia kata 1 tahun 2.3 juta orang gunakan Kuala Perlis untuk pergi ke Langkawi. Ambillah satu orang belanja RM10 di Perlis. Ada berapa? 23 juta. Tak kaya Perlis. Kalau belanja RM20 lagi kaya. Tapi kalau dia main saja lintas, RM1 pun dia tak beli. Pasal tak ada apa nak beli. Buat gerai tak siap. Kita perlukan kadang-kadang kesempatan ada. Kebijaksanaan. Kebijaksanaan rakyat. Juga kebijaksanaan pengurusan kepimpinan. Yang bijak. Orang Dubai, tengah padang pasir. Siapa nak pi hangat. Tapi dia buat boleh orang pi. Kita orang dah mai dah. Kita nak tahan tak boleh. Orang kepanggil apa? Tahan apa? Pukat tu tahan tak lekat. Ikan besar-besar ni tahan pukat besar ni. Sebab itu belum pelajari budaya perkembangan orang lain. Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita jadi bangsa yang bijak. Tapi saya nak cerita pasal beli tu. Kayuh bersekat pergi ke Kuala Perlis. Tak maaf lah orang Kuala Perlis. Kotor sungguh saya ingat. Bawah-bawah rumah tu segala plastik semua ada. Ni yang patut kena haram plastik. Plastik ni telah masuk ke dalam lautan. Semua laut ni telah jadi bercampur dengan plastik. Banyak kehidupan laut ni mati. Dalam tahun yang berapa kita akan dapati kehidupan laut berkurangan. Orang ni kita mengaji bab kebersihan ni. Dia rasa ambil semayang, tengok tak ada najis di baju dia, main semayang. Selesai bab kebersihan. Agama lebih daripada tu. Kebersihan diri, tempat tinggal, negeri. Masuk sekilah bab tu, kena cerita lagi kan. An Anas bin Malik radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a wada'a khatimahu akhrajahu al-arba'ah wa huwa ma'lul. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, yakni daripada sahabat Nabi Anas bin Malik, khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas ni dia khadam Nabi, khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mak dia macam yang saya sebut selalu, mak dia hantar dia mai kat Nabi, dia khidmat pada Nabi pada umur dia 10 tahun, dia jaga Nabi. Bukanlah Nabi perhambakan dia, jadi dia jaga Nabi, dia dapat ilmu. Nabi doa ke Anas ni, mak dia suruh Nabi doa. Nabi doa, Allahumma akthir malahu wa waladuhu. Ya Allah, banyakkan hartanya dan anak-anak dia. Anas ni kaya dan kemudian anak cucu dia banyak. Dan dia antara sahabat yang lewat mati. Yang lewat meninggal dia. Ada lagi sahabat lain yang meninggal selepas dia lah, tapi dia antara yang lewat meninggal. Anas bin Malik, khadimin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadam-khadam ni orang yang berkhidmat. Tu orang pakai khadimil haramain, yang berkhidmat kepada dua tanah haram. Mudah-mudahan khidmat sungguhlah, kan? Tapi artinya Anas riwayat, kata dia, riwayat ni dia kata, Anas kata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-khala, apabila masuk ke dalam al-khala. Khala ni maksudnya, asal maksud tempat sunyi. Tu khala. Sebab tu orang panggil khalwat. Kan orang kata depa duk berkhalwat. Khalwat ni asal tempat sunyi lah. Kan? Kalau ramai-ramai tu tak khalwat, kan? Berkhalwah ni boleh juga orang-orang yang beruzlah, tinggal diri, tinggal masyarakat, pergi duduk seorang-seorang berzikir dengan Allah Ta'ala, dia panggil berkhalwat juga. Berkhalwat dengan Tuhan. Hak berkhalwat, hak dia duk kata tu, dia khalwat dengan kawan dia, kan?
Tapi al-khala maksudnya tempat sunyi. Tempat sunyi ni kerana begini. Satu, dia bermaksud tandasan. Satu lagi, saya nak kena fahamkan kita istilah tu sebelum kita nak bahas hadis. Orang Arab dulu, dia bukan ada macam zaman sekarang kita ni, tandas di rumah. Tak ada. Walaupun ahli-ahli sirah ada menyebut Nabi ada tempat buang air antara rumah dia dengan rumah Fatimah, rumah Aisyah dengan rumah Fatimah. Tapi biasanya bukan itu kebiasaan orang Arab. Mungkin Nabi ada tempat sendiri. Biasanya khalaq ni, orang Arab ni bila dia nak buang air, dia akan pergi jauh di padang pasir. Terutama kaum-kaum wanita bila mereka pergi. Sebab itu turunnya ayat berhubung dengan hijab. Bila mereka pergi itu, mereka tersingkap kadang-kadang hijab mereka, kan? Dzalika adna ay yu'rafna wa la yu'zain. Yang demikian itu paling mudah untuk mereka dikenali. Maksud ketika mereka keluar tu lah, sebagai mereka wanita-wanita yang elok, wanita-wanita yang mulia, wala yu'zain, dan mereka tidak akan disakiti. Kerana antaranya apabila wanita zaman dulu keluar seorang-seorang nak pergi buang air, kadang-kadang mula orang-orang kacau. Mereka ingat yang ni wanita-wanita hamba. Padahal mereka ni ada keluarga mereka. Tapi bila letak tudung, mereka tahu yang ni merupakan, ini bukan hamba. Itu antara sebab, antara maksud ayat yang diturunkan. Yang ni mereka pergi buang air di tempat jauh. Sekarang tak ada. Sekarang kita tak ada dah cerita ni. Tapi orang hak dulu, saya rasa 40-50 tahun dulu sebelum merdeka, ramai lagi yang tandas dia jauh daripada rumah. Dan ada bangsa yang mereka tak biasa tandas dekat dengan rumah ni. Zaman dulu kampung-kampung macam-macam lah cerita kan. Tapi ini maksudnya khalaq, tempat yang sunyi. Tak kira lah bila tempat sunyi itu dia tandas ke dalam bentuk yang kita faham atau tempat buang air ya, maksud hadis ni sama. Itu dah cerita maksudnya sama. Idza dakhala al-khala, apabila dia pergi tempat nak buang air, wada'a khatimahu, dia menanggalkan, dia meletakkan cincin dia. Yakni cincin Nabi SAW. Sebelum nak bahas hadis ni, kita nak kena bincang dulu. Sebab hadis ni akhrajahul arba'ah, diriwayatkan oleh 4 imam, yakni 4 daripada imam yang 6, iaitu diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Tetapi katanya wa huwa ma'lul, hadis ni dia ada sakit. Illah ni dia sakit, dia ada sakit dah. Dia ada illah dah. Apa masalah hadis ni? Yang ni tuan-tuan dengarlah, yang boleh faham, yang tak faham pun jangan kata susah lah mengaji minggu depan tak mau main lah, tak faham. Saya cerita sikit-sikit, takut kadang-kadang berat untuk orang yang baru ikut. Hadis ni besar bab dia, luas, untuk kita faham tentang bagaimana ulama-ulama hadis menilai hadis. Saya nak ringkas ya supaya tak pening sangat. Hadis ni rawi dia, dalam rawi dia itu ada Hammam bin Nafi'. Dia ini mengambil hadis ni daripada Ibnu Juraij. Ibnu Juraij mengambil hadis ini daripada Az-Zuhri, yakni Ibn Shihab Az-Zuhri. Ibnu Juraij tak ada masalah. Dari segi diri dia tak ada masalah. Maksudnya rawi yang boleh dipegang. Ibn Shihab Az-Zuhri tak dipertikaikanlah. Tapi ulama-ulama hadis kata tak ada bukti-bukti menunjukkan bahawasanya Ibnu Juraij dan Az-Zuhri terputus, mereka tak berjumpa. Jadi bagaimana hadis ini diambil? Dia tak jumpa, terputus antara mereka. Bila terputus, walaupun nampak zahir okey, tapi hakikatnya tak bersambung, kan? Dia tak kata aku berjumpa. Kalau dia kata aku berjumpa, dia tipu. Tapi bila dia kata daripada,
Siapa penyambung? Penyambung tak ada. Bila penyambung tak ada, ulama hadis putuskan hadis ini ada masalah. Namun begitu, apabila dilihat jalan yang lain, rupanya ada lagi rawi lain yang meriwayatkan daripada Az-Zuhri, bukan Ibnu Juraij, yang rawi itu jumpa Az-Zuhri, iaitu Ziyad bin Sa'ad. Ziyad bin Sa'ad riwayat hadis ini dan dia boleh diterima, dan dia jumpa Az-Zuhri, cuma riwayat dia lain sikit tapi makna dekat sama. Cerita tu lain sikit tapi makna lebih kurang sama. Maka dengan itu sebahagian para ulama kata dia ada masalah tapi dapat diselesaikan, maka sebahagian mereka mengangkat hadis ini menjadi hasan. Kerana makna dia boleh ada pada hadis yang lain. Itu lebih kurang. Okey, kalau kita balik pada perbincangan hadis ini. Dia kata ada Rasulullah apabila masuk ke khala, dia letak cincin dia. Jadi kita dapati bahawasanya Nabi SAW pakai apa? Nabi pakai cincin. Pasal apa Nabi pakai cincin? Perbincangan di kalangan para ulama. Dulu saya dah sebut dah, tapi sebut pilah sebagai peringatan. Nabi SAW, kalau menurut riwayat Anas, Nabi asalnya tak ada cerita pakai cincin ni. Cuma orang bagi tahu kepada Nabi SAW. Dia kata, raja-raja, innahum la yaqra'una kitaban illa an yakuna makhtuman atau illa makhtuman. Raja-raja ni dia tak baca surat yang tak ada cop. Surat yang tak ada cop ni raja-raja tak baca. Jadi Nabi apabila zaman dia berurusan dengan raja-raja, orang-orang besar, bila ni apabila berlaku perjanjian Hudaibiyah, mula dah Nabi hantar perwakilan pergi. Masa zaman Mekah, Nabi duduk di bawah, siapa nak tengok? Bila Nabi ada kerajaan Nabi mula kuat, maka Nabi mula hantar surat, dan raja-raja hantar surat balik. Orang bagi tahu Nabi SAW, raja-raja ni tak baca surat, surat kena ada cop. Baru dia tahu surat siapa. Mai surat kosong ni, blackmail mana pula ni, kan? Dia tak baca. Ini pun ini tamadun lah. Ini satu manusia berurusan zaman tu nak tengok authenticity, kepastian, keabsahan sesuatu bahan. Nak pakai apa? Dia pakai cop. Dia apa cop di mana ni? Dia apa cop di cincin dia apa? Tuan-tuan pergi di museum-museum hebat-hebat luar negara, dia pergi di UK, pergi di apa Republic Czech, pergi di negara-negara ni, dia museum-museum dia, raja-raja dia apa ada cincin hak kepala besar, ada nama dia apa, dia pecah. Dia pecah. Jadi cop mohor tu duduk di tangan dia lah. Tu nama dia cop dah sebagai raja. Bila orang bagi tahu Nabi SAW, fattakhadha khatiman min fiddah wa naqqasha fihi Muhammad Rasulullah. Nabi pun ambil fattakhadha khatiman min fiddah. Nabi pun ambil cincin, buat cincin daripada perak, dan ditulis pada cincin tu Muhammad Rasulullah. Kata Anas, ka'anni anzuru ila bayadihi fi yadihi sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan aku nampak putih cincin ni Nabi ni di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi timbul perbincangan di kalangan para ulama. Cincin ni sunat pakai ke pakai pasal ada pasal saja? Pasal Nabi mula tak pakai, tapi Nabi buat tu setelah kerana ada urusan. Maka ada di kalangan, pertama Nabi tu dulu, Nabi ni
Macam saya duk sebut sebelum ni lah, dia buat cincin tu kerana dia nak bagi apa? Nak bagi orang baca surat dia. Dia tak katalah, raja-raja tu hampa tak mau baca surat aku, punya pasal lah, hampa yang jadi kapiang. Dia tak buat. Ini ada peraturan, ada prosedur, kita ikut. Orang kata nak cakap kena pergi, kita ikut peraturan. Kan? Nak cakap kena pakai yang ni, hak mana tak bercanggah pakai. Kena pergi ke parlimen, pergi ke parlimen. Kena pergi ikut, kita ikut peraturan. Jangan duk buat, orang panggil apa? Pakai melanggar saya. Tidak ikut peraturan. Kerana Nabi manusia berdisiplin. Dia tak kata, aku tak ikut peraturan dia apa? Ikut peraturan kita. Macam juga negara, demokrasi dan seumpamanya. Kalau itu yang dipakai, maka kita pakailah. Selagi mana tak bercanggah dengan syariat. Orang kata demokrasi ini menghalalkan yang haram. Bila tak salah, hang janganlah halalkan yang haram. Ambil sudut yang boleh lah. Jangan sempitkan akal kita. Apa ruang yang boleh guna. Kalau macam sebab tu, orang kata kalau nak pergi bercakap, nak masuk ke parlimen, ada pakaian dia. Kita tak, aku tak kira, aku pakai jubah. Tak boleh lah macam tu. Pergi ke sekolah, orang kata jangan pakai serban. Dia nak pakai serban buat apa? Awak tak pakai serban berdosa ke? Kita ada peraturan. Peraturan yang boleh kita tak perlu, yang boleh kita ikut. Dan agama tak canggah. Kalau saya tanya mungkin sebahagian orang dia sensitif. Dalam zaman orang tuduh agama macam-macam, wanita khususnya, kita ada pilihan dalam kalam-kalam, dalam pendapat-pendapat para ulama. Ambillah contoh, minta maaf lah, hak dengar ni kan, masalah pakai purdah umpamanya. Walaupun memang ada qaul di kalangan ulama yang suruh pakai purdah, tetapi kalaulah kita boleh diberi pilihan dengan hujah-hujah yang berbagai, jumhur ulama dengan hujah-hujah mereka, terutama mereka yang berada di negara bukan Islam, pilihlah tak sah pakai purdah kot. Kerana agama ada keluasan dia. Bila pakai tu dia jadi masalah pada mereka, dia mari masalah-masalah yang berbagai-bagai. Di airport lah, orang tahan lah. Kita boleh elak masalah tu, kita elak lah. Kalau dia kata tak boleh pakai, nak masuk pergi universiti tak boleh pakai, tak salah pakai. Ini adalah sikap Nabi SAW. Tak apa, saya nak cerita tentang, balik pada masalah. Apabila Nabi SAW pakai cincin ni, dia pakai cincin yang mana ada tujuan dia. Tujuan dia apa? Dia nak cop suara. Tapi bila cop suara ni, sekali kita akan bincang. Cop suara ni, suara tu sampai tangan Muhammad Rasulullah, ada perkataan Allah sampai ke tangan orang kafir. Ini pun kita nak lihat juga sejauh mana keluasan agama. Jadi Nabi cop, ulama-ulama bincang, kalau kita ni tak ada, kita ni orang kampung biasa, sunat ke tak sunat pakai cincin? Di kalangan mereka ada yang menyatakan bahawasanya cincin ini hanya sunnah bagi sekiranya orang tu macam dengan kerja Nabi, iaitu nak hantar surat raja-raja, itu kehebatannya dia pakai. Kalau tak, boleh juga pakai, tapi tak dapat pahala apa, macam pakai perhiasan biasa sajalah. Tak salah, macam kita pakai jam, kita macam tu saja. Ini sebahagian pendapat, bukan semua, sebahagian pendapat. Kerana dia melihat bahawa Nabi pakai kerana nak cop. Okey, tak apa. Apa kita ambil hadis ni? Sebelum nak pergi, saya dah sebut tempat lain, tapi saya nak ingatkan, ulama ni beza pendapat. Bagi yang kata sunat pakai cincin, pasal Nabi pakai. Orang lelaki tak boleh pakai cincin emas, perempuan tak apa, emas dan dengan perak tak apa. Walaupun ada pendapat yang terpencil kata emas yang bergelung semua tak boleh pakai.
Albani pakai pendapat ni, mazhab muallaq, dan pendapat ni ditolak oleh hampir majoriti para ulama. Okey, tak apa. Kalau pihak yang kata sunat pakai cincin tu, khilaf pula mereka. Tangan kanan ke tangan kiri? Dulu saya sebut dah, tangan kanan ke tangan kiri yang sunat. Khilaf. Dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Malik, mereka menyatakan, hatta mazhab Hanbali, mereka kata pakai tangan kiri. Yang ni sunat cincin pakai tangan kiri. Saya pakai tangan kanan sebab saya mazhab Syafi'i. Okey. Sunat pakai tangan kiri. Alasan mereka kata antaranya hadis Anas bin Malik. Dia kata kana khatimun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadha wa asyara ila khinsir ila al-khinsiri ila al-khinsir min yadihil yusra. Dia Anas meriwayatkan bahawasanya Nabi SAW dia kata cincin dia di sini, dia tunjuk kepada jari ni, jari kelingking, pada jari dia yang kiri, tangan pada jari yang kiri. Jadi dia fa asyara ila al khinsir, inilah khinsir, min yadihil yusra, daripada tangan kiri. Dia kata hadis tu menunjukkan Nabi pakai tangan kiri. Jadi tiga mazhab ni dia kata Nabi pakai tangan kiri. Dia kata Nabi pakai tangan kiri, dan dia bagi hujah lain pula lah. Dia kata tangan kanan Syiah lah apa, tapi tak ubah kuat lah hujah tu. Cuma dia kata Nabi ni dia nak chop. Jadi kalau dia ambil surat, si tangan kanan dia chop. Kalau dia pakai tangan kiri, tangan kanan, macam mana dia nak ambil tangan kanan? Dia kata susah. Kalau pakai tangan kanan, kita apa-apa pun sunat buat dengan tangan kanan. Tangan kanan saja boleh buh tangan kiri. Cabut dengan tangan kanan, masukkan dengan tangan kanan. Kalau bubuh tangan kanan, tangan kiri kena buat kerja. Itu alasan dia lah. Macam-macam lah para fuqaha ni. Antara alasan mereka untuk kata tangan kanan. Tangan kiri. Dalam mazhab Syafi'i, dia kata tangan kanan. Dan dia bagi alasan dia kenapa kena pakai tangan kanan. Dia sebut sahabat-sahabat Jabir, Ali, apa semua pakai tangan kanan. Dan dia sebut juga ada riwayat Anas juga yang kata Nabi pakai tangan kanan. Mungkin Anas riwayat pasal, mungkin Anas tengok dua-dua. Nabi SAW pakai tangan. Bahkan ada riwayat daripada Abdullah bin Ja'far. Dia menyatakan, Idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam labisa khatima atau khatama fiddah fi yaminih. Nabi pakai khatam atau Nabi pakai cincin pada tangan kanan ya. Tak apalah, yang betulnya kanan dengan kiri sama lah. Dua-dua boleh pakai cuma Nabi pakai di tangan mana? Nabi pakai di tangan di jari mana? Dia pakai di jari kelingking. Boleh tak pakai jari ni? Ramai orang Melayu pakai jari ni, boleh pakai jari ni. Cuma Ali bin Abi Talib, macam mana yang telah kita baca dulu dalam hadis Muslim, dia meriwayatkan daripada Nabi SAW bahwasanya Nabi SAW nahani Rasulullah SAW an atakhattama fi usba'in hadhihi wa hadhihi fa awma'a ila al-wusta wallati taliha. Nabi larang aku untuk pakai cincin di tangan ni, di jari ni dan yang ini. Jadi dua jari ni tak dipakai cincin. Macam Tok Bomo pakai sampai 4 nak tarik hantu. Saya sekali pergi di airport Lokstak, saya cerita Datuk Bomo tarik hantu 4 jari. Ada orang kena histeria ke apa, punya tarik lah nampak sampai berpeluh. Saya pun tanya budak tu, adik, hantu duduk tak mana tunjuk? Dia kata tu duduk tepi Datuk Bomo. Saya kata tarik tak habis lagi, kena tarik lagi. Orang kita ni benda-benda macam tu syok kan. Benda tak nampak, dia tarik ketak tangan-tangan, tarik hantu bola botol.
tutup botol. Nabi SAW kata Ali, dia larang dua jari ni. Tapi tak apalah, cerita ni bukan cerita cincin, nak cerita bab fiqh. Bab fiqh dalam masalah ini apa dia? Iaitu Nabi bila masuk tandas, pergi ke tempat buang air, baginda tanggalkan cincin dia. Sebab apa? Pada cincin dia ada Muhammad Rasulullah. Jadi tanggal. Ulama-ulama bincang, tanggal cincin yang ada Muhammad Rasulullah ataupun ada perkataan Allah ni, wajib ke sunnah ke? Yakni kalau tak tanggal tu jadi hukum dia haram ke makruh? Majoriti para ulama menyatakan kalau cakap cincin tu macam yang seperti itu dan perkataan-perkataan duit yang ada nama Tuhan ataupun orang Saudi di bendera dia tu, kalau dia tak bermaksud nak menghina nama Allah, tapi dia masuk tu masuk dengan ada dah, dia sepatutnya tanggal. Tapi kalau tak tanggal makruh. Sebab apa makruh? Sebab ada hadis ni tapi tak ada perkataan Nabi yang kata Nabi larang jangan buat masuk. Sebab nak bagi kata haram ni dia nak kena kuat. Sekadar Nabi tak buat saja, dia tak boleh pergi ke status haram lagi. Jadi sebab itu maka ia bukan pada di sisi majoriti para ulama setakat perkara-perkara yang ada nama-nama Allah kalau buat masuk makruh. Yakni kalau dia tanggalkan dia dapat pahala. Tapi kalau dia bawa Quran keseluruhannya dengan ketinggian Quran, haram. Sebahagian para ulama, Ibnu Taimiyah dan seumpamanya, dia bagi keringanan. Dia kata kalau benda tu dalam bentuk duit umpamanya, kadang-kadang duit tu ada tulis pula, ataupun kita ada apa-apa tulisan tak di luar, orang curi, kita tutup dia supaya jangan bagi nampak, setanda kita hormat. Tapi jika sekiranya kita bimbang letak di luar orang curi barang kita, kita buat masuk lah. Kita buat masuk, kita bawa bersama dengan kita. Kemudian para ulama bincang tentang Quran umpama. Dulu-dulu handphone ni tak ada canggih macam ni. Dia apa bincang kaset tu. Tuan-tuan tahu kaset? Pernah tengok kaset? Tuan-tuan kan semua orang moden. Pernah tengok kaset? Kaset yang ada tali tu, boleh tak kalau satu orang tu ada satu kaset Quran tu, dia bawa masuk dalam bilik ayam? Ada ulama seperti Syekh Atiyah Salim, dia kata tak boleh, kerana bila masuk dalam malat dia akan keluar Quran. Saya rasa pendapat tu tak kuat. Kerana kalau tak boleh, kerana apa? Kerana dia boleh mengeluarkan Quran. Kalau macam tu, orang hafal Quran tak boleh masuk tandas, dia pun boleh keluar Quran. Kacau macam tu. Selagi mana tidak zahir Quran itu, maka tak apalah. Quran nak dalam handphone kita, nak masuk tandas, tutuplah gambar application tu, bagi dia hilang. Janganlah bawa sekali sambil-sambil duduk tunggu, duduk mengapai. Tak boleh lah kan. Apa lama sangat aku ni duduk mengapai balik surah-surah yang lupa. Kerana itu mengandungi makna merendahkan Al-Quran. Cuma kalau dia buat kepada Quran tanpa dia niat untuk menghinanya, dia antara dia haram. Kalau nama Allah, dia makruh kalau dia bawa. Tapi kalau dia bawa dengan tujuan nak menghina, dia kafir. Kerana apa saja bentuk menghina Allah Ta'ala ni Maha Pengampun. Tapi kita dah ada limit dah. Kau silap, kau tersalah, kau termelampau, tapi kau jangan cabar Tuhan, kau jangan hina dia. Kau hina dia, kau kafir. Itu batasan. Rasulullah mungkin sunnah dia orang tak amalkan, tapi dia tak petikai sunnah Nabi.
dan dia tak hina Nabi, dia hina, dia menjadi kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita ini adalah bab berhubung dengan membawa barang-barang yang ada tulis nama Allah ketika buang air. Maka kita hendaklah elakkan. Dan hadis ni yang penting dalam riwayat ni ialah, walaupun bukan dia nak cerita tentang khataman Nabi tu, khatam ni bacaannya khatam. Walaupun boleh ada sebahagiannya membaca dengan khatam, tapi bacaan masyhurnya khatam. Dia juga dibaca dengan itu khataman Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, iaitu cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam tanggalkan bukan kerana dia cincin, tapi kerana padanya ada perkataan Muhammad Rasulullah. Dan hadis ni, riwayat ini, dan menjadikan alasan para ulama berbincang tentang adab untuk kita masuk ke dalam sekarang ni samalah, bukan saja buang air besar, buang air kecil, kadang-kadang kita ada pakai. Kalau kita mampu tanggalkan, Nabi dia tulis nama Muhammad Rasulullah, maka tak ada masalah. Orang tulis nama dia di cincin dia, tak apa. Sekalipun nama dia itu mungkin ada nama Tuhan, terutamanya seperti orang yang bernama Abdul Rahman. Abdul Rahman ni ada nama Ar-Rahman. Abdullah ada nama Allah. Dia tulis dia nama dia Abdullah, ada nama Allah. Orang-orang yang menyandarkan nama dia kepada Asmaul Husna, kan, itu dia maksudkan nama Allah. Kalau ada dia tulis nama dia dalam bentuk tulisan Arab tu, dia tanggalkan. Maksud tulisan Arab yang mengandungi Ismul Jalalah, nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam sisi mazhab Malik, Imam Malik ni dia tak suka apa saja tulisan Arab dibawa ke dalam tempat buang air. Tapi itu susahlah orang Arab sekarang, depa orang Arab tulis apa lagi, kan? Lagu penyanyi dia pun Arab juga, kan? Jadi ini adalah merupakan bab hadis yang dimasukkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar bagi membahaskan tentang hukum membawa barangan yang ditulis padanya nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Kita buka pada soalan. Ada soalan? Apa punya soalan ni? Seorang suami memohon keizinan daripada isterinya untuk berpoligami. Bagus suami ni. Bukan senang pohon daripada isteri ni. Orang kata minta maaf lebih senang daripada minta izin. Maksudnya kalau pihak abang minta maaf lah, abang dah terkahwin, lebih mudah daripada abang minta izin nak kahwin. Lambat. Nak perolehi itu banyak kementerian, tak lulus. Tapi tak apalah, dia baguslah, kan. Dan isterinya membenarkannya. Tengok, kan. Lalu apabila si suami pergi ke jaib, ni jaib kita ni, lalu ditanya, ni Ustaz Afiq oleh pegawai jaib kepada beliau, encik nak berpoligami atau nak kahwin lain? Lalu si suami menyatakan, saya nak kahwin lain sebab isteri saya yang lama telah meninggal dunia. Punyalah. Isteri dia yang mungkin dia kahwin dua dulu ni. Selepas itu si suami pulang ke rumah isteri lamanya dan menceritakan proses yang dilakukan di jaib. Lalu si isteri terkejut apabila dia tahu si suami menyatakan dia telah mati kepada pegawai jaib. Suami pun bagus, balik habaq pula kata, I telah bagi tahu you mati. Ya ke? Biar betul kawan yang tulis soalan ni.
Lalu si isteri bertanya kepada si suami, mengapa abang bagi tahu saya dah mati? Lalu si suami menjawab, saja abang macam tu, bagi mudah cerita. Nanti depa orang jaib tanya banyak, apa pendapat Datuk mengenai perkara ni? Nak dapat apa suami ni mangkuklah sikit. Yalah, salah lah kalau dia menyebabkan isteri dia sakit hati dengan sebab perkataan dia tu, maka dia berdosa lah. Isteri dia kena minta maaf, tapi tak jatuh cerai, tak jatuh talak, tidak jatuh talak. Tapi apa pasal yang pihak abang kata mati? Kata suami saya izin. Jadi pegawai tu tanya, betul ke izin? Cik, ustaz, suami ustaz pun belum tentu izin. Suami saya izin, nampak? Ustaz tu mengalah. Dia kata okey, mudah kan. Cuma dia tanya lah, kadang-kadang nak kahwin ni gaji banyak mana. Bukan salah soalan tu. Kadang-kadang gaji tak ada. Kan, ada orang gaji tak ada, kerja malas, duduk di rumah. Suami isteri dia apa kerja? Pergi balik kerja, dia duduk relax di rumah. Kerja dia pengulas berita di kedai-kedai makan ni. Dia lah pandai sekali. Balik kata, malah hari ni abang ada satu idea. Selama ni suami isteri dia duk bagi saksi dia. Idea apa? Abang nak kahwin lain. Tera tu tak boleh lah. Sebab tu dia tanya juga pendapatan sedikit sebanyak, supaya, dan kita pun jangan bagi payah lah bagi pentadbir. Kalau dia dah menasabah, dia kata saya mampu, gaji je nampak 2,000, hak tu hak gaji nampak, hak tak nampak pendapatan rumah sewa pun dia jangan tanya lah. Kalau tanya banyak tak boleh lah. Kalau dia kata betul mampu, tak apa. Dan isteri kerana produktif, kalau sistem itu berjalan dengan baik, dia tidak jadi masalah. Kalau sekiranya wanita mengadu tentang suaminya, ini yang saya sebut pada kuliah yang lepas, wanita mengadu suaminya tak bagi nafkah, dan mahkamah mengambil proses yang pantas, dia tuntut ceraikan dia, jadi tak timbullah masalah. Ini kadang-kadang suami perangai, dia pergi menikah lagi dua, hak isteri pertama buat tak tahu, pergi ke mahkamah, dia tak mai, tangguh kes dah 6 tahun. Wanita pun ada nafsu dia. Sistem kena betul. Pada zaman Nabi, wanita datang kepada Nabi mengadu, Nabi pasahkan, la a'tibuhu fi dinihi wala khuluqihi walakinnani akrahul kufra fil Islam. Aku tak petikai agama dan akhlaknya, tapi aku tak suka kufur dalam Islam, yakni perangai jahiliah. Nabi suruh suami dia ceraikan. Qais ceraikan. Sabit bin Qais dia ceraikan isteri dia. Sebab kan, tapi kalau kita payahkan, kita mudahkan untuk poligami, kita payahkan wanita nak bercerai. Ini jadi tak seimbang. Dan undang-undang tu kita sedang proses supaya kita baiki seluruh Malaysia. Ni, kalau suami tak bayar nafkah, jenuh duk panggil dia pergi mahkamah, dia tak mai. Dia duk enjoy situlah. Hakim panggil mai. Kita kena ada orang yang berkhalwat, duk syat kita boleh hantar pasukan. Kena ada undang-undang di sudut mal, di sudut harta. Pasukan pencegah maksiat tu boleh pencekup suami yang tak bayar nafkah. Hak jenis tu bolehlah bubuh muka. Hak tu suami tak bayar nafkah. Pasal apa? Bubuh muka depan. Bukan kata nak aibkan dia, takut orang perempuan lain pergi menikah pula. Hak tu dah pasal khalwat nak buat apa? Tak apalah, yang pentingnya cuma kalau masalah talak ni dia tidaklah semudah tu. Kadang-kadang orang dia mari penyakit was-was, dia boleh tanya, Mufti, masa saya naik kereta, tiba-tiba saya teringat macam saya talak isteri saya sorang-sorang, jatuh tak talak? Dia ada orang was-was syaitan. Dia balik-balik mai, dia kata, disebut perkataan talak, tersebutlah perkataan tadi, nak cerita benda lain tu, depa jatuh, depa talak, dia rasa macam talak jatuh. Ini semua was-was syaitan. Sebahagian orang kena penyakit tu.
Jadi tak habis-habis duk tanya. Kita kata tak jatuh talak, dia duk tanya juga. Dia pergi sembang orang, aku bujang lagi. Jatuh talak? Kita kata tak jatuh. Jatuh pembohong kan. Dia duk tanya juga. Ada ustaz pergi bagi was-was dalam fikiran dia duk ulang benda tu, talak dia jatuh. Ini semua was-was syaitan. Was-was syaitan yang saya sebut sebelum ni. Hukum membakar bendera yang ada kalimah tauhid, misalnya bendera Arab Saudi dan bendera Hizbut Tahrir. Bagus punya soalan. Okey. Kalau kita bakar bendera berkenaan kerana kita bencikan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kufur. Kalau kita benci kalimah itu. Ataupun apa sajalah kita rasa meluat. Tapi kalau kita bakar itu bukan kerana benci kalimah itu, tapi kerana perlambangan itu. Bukan melambangkan kalimah itu, tetapi melambangkan kumpulan berkenaan. Ini tidak berdosa. Apa sebab bukti dia? Buktinya Uthman telah membakar mushaf-mushaf yang mana qiraat yang lain ada nama Allah. Tapi tujuannya supaya nak elokkan orang salah faham. Kalau kita bakar nak bagi elok orang salah faham, kata yang ni bukan, ini tak betul tindakan mereka. Bahkan kalau saya ni mampu bagi cadangan, saya nak cadangkanlah kepada Arab Saudi, gunalah bendera lain. Sebab apa? Bila main bola lompat-lompat apa pun yang tu juga. Bila buat apa-apa pun pasukan semua pakai yang tu. Jadi susah kalimah tu masuk ke merata tempat. Mungkin mereka tak berniat, ataupun kalau dia tak bendera lain pun buatlah dua bendera. Satu bendera hak nak main sukan lah apa semua ni, satu yang rasmi apa tu tak apalah. Ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tu tak apalah. Tapi yang untuk urusan-urusan yang macam-macam ni, kerana dengan ada perkataan itu kadang-kadang menyebabkan orang pijak, orang apa, dan memberikan perkara yang salah. Terutama apabila negara tu terbabit dengan isu-isu yang besar yang menyebabkan dunia jadi salah faham terhadap agama. Ya? Jika di syurga ada bidadari untuk lelaki, adakah bidadara untuk wanita? Bagus soalan. Saya rasa saya dah hurai dah dulu kan. Dah jawab dah benda ni. Agama ni, untuk syurga ni apa saja yang satu orang tu teringin dia dapat. Apa saja. Walakum ma tashtahi anfusukum. Bagi kamu itu apa sahaja yang kamu orang kata syahwat lah, apa yang saja yang kamu teringin untuk diri kamu, Allah Ta'ala bagi. Pasal apa tak cerita bidadara apa semua ni? Quran ini dia santun. Dalam peradaban biasa manusia, lelaki bercerita tentang nak kahwin dengan wanita yang cantik, biasa orang lelaki ya. Lepas ni dapat kahwin, wanita akan tapi kalau wanita orang cerita, perempuan semua lepas pada ni buat amalan masuk syurga besok akan dapat tidur dengan lelaki-lelaki yang cantik, hebat. Walaupun benar, tapi ayat tu heavy. Bukan perwatakan wanita mendengar cerita tu. Jadi Quran hanya bagi maksud bahawasanya apa yang kamu nak dapatlah. Saya tak mau dah suami saya hak lama tu kat dunia. Misalnya lah kan. Jaga-jaga baik-baik dia pun bergambar semua kan. Tak apa, Tuhan gantilah yang lain. Hak itu hak dah. Kan? Apa saja barangkali dia tengok, kalaulah dalam syurga ni dapat laki macam dia ni, teringin. Kerana dalam hadis Nabi SAW cerita, Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak tanya, tamanna ya abdi, bercita-citalah wahai hamba aku, sebut nanda apa.
Hamba kata, apa lagi wahai Tuhan? Kau dah bagi dah semua. Dalam hadis berbagai-bagai Bukhari dan selain menunjukkan Allah ingatkan dia tentang apa yang pernah dia teringin di dunia dulu. Tidakkah sekian-sekian? Bala ya Rabb, ya. Hari ni aku bawa datang lebih baik daripada tu. Jadi segala yang tuan-tuan teringin ni, orang lelaki ni banyak teringin, tengok orang putih teringin orang putih, tengok Mat Saleh teringin tengok negro teringin negro. Dia kata tak ada dah, aku bini seorang ni lah, hidung pun kemek. Tapi kalau kita saleh, isteri kita itu kan cantik dalam dunia, di syurga besok. Hak mana yang kita nak pun kita nak. Wanita demikian juga. Apa yang dia pohon dapat, kalau dia pohon di syurga esok dia minta tak dapat, bukan syurga lah. Tuan kata, hai, hang tak boleh lah, hang dapat beg tangan dia. Tak ada, syurga apa? Ha? Apa sahaja. Dia duduk di dunia tengok beg tangan orang elok mahal no, sampai ratus-ratus ribu. Bila lah kita nak boleh pakai? Sebab itu di surga ada suq. Dalam hadis, di surga ada pasar. Untuk apa pasar? Semua benda manusia dah ada nak di surga dah. Allah tahu tabiat manusia. Walaupun di rumah makanan cukup dah, dia nak pergi makan di kedai juga. Walaupun barang di rumah beg tangan tak sangka dah, dia nak pergi beli hak baru, tak boleh beli, pergi berjalan sudah kat mall tu. Jalan duk tengok beli apa, tak beli apa dah. Sebab shopping ini satu benda yang ada orang yang minat shopping. Terutama orang perempuan. Betul. Kalau ada duit banyak, lagi minat kan. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang menjadi walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Kamu dalam syurga itu apa saja yang kamu nak, dia bagi. Sebab itu dunia ni Allah Subhanahu wa taala, kita ni yuhibbunal ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Kita sukakan yang segar. Yang segar kita tengok ni, saya tuan-tuan, kita segar ni, dan kita meninggalkan pada hari yang berat. Ada tawaran yang hebat ni, tapi tawaran tu kita tahu, semua kita tahu ada syurga neraka, tak ada siapa syak. Tapi kita tak, saya tak bersungguh-sungguh, tuan-tuan pun tak bersungguh-sungguh barangkali lah. Mungkin tuan-tuan lebih bersungguh. Kalau orang habaq kata ada satu, saya sebut contoh, ada satu tanah orang nak jual 10 ekar, punya cantik, kebun durian, rambutan, semua ada, rumah banglo lagi besar. Dia nak bagi 1,500 ya. Agak-agak berapa banyak borang orang isi Siapa yang diundi terbaik, dia dapat 1,500 dengan banglo. Banyak. Nak duduk berapa tahun ya? Tuhan tawarkan syurga. Hebat, tak boleh dibandingkan dah. Kalau orang tawar tanah hebat, tanah 20,000 dah banglo. 20,000 orang pergi cari duit, tak ada pun pergi hutang kat kawan, ada orang nak bagi. Itu yang dok kena gores menang apa semua tu. Allah Subhanahu wa taala tawarkan syurga. Hebat. Kita tahu, saya tolong baca lagi, tapi belum tentu saya bersungguh-sungguh seperti mana yang Tuhan mahu. Setiap hari kita akan tangguh, minggu depan, agak-agak tahun depan ni nak pulun ibadat sikit. Mai tahun depan aku nak pulun lagi. Begitulah kita akhirnya. Wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila, dan mereka meninggalkan di belakang mereka itu hari yang berat. Sebab apa? Yuhibbunal ajilah, sukakan al-ajilah. Apa dia? Barang hak segera. Apa barang segera? Dunia ini, barang yang segera. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita. Dan saya baca satu soalan. Yang tanya ni orang perempuan ni, dia kata suami dia kahwin di Thailand. Tadi dah
Sampai baca Fatihah dalam rakaat ketiga dan keempat tapi imam masih belum rokok, sebagai makmum apakah yang patut dia buat? Tunggu tu imam, jangan potong dia. Tunggu imam. Imam ni lama, kadang-kadang kita baca cepat kan? Tu imam belum habis, kena tunggu imam. Imam ni ditunggu. Innama ju'ilal imam liyutamma bih. Dijadikan imam untuk kita ikut. Hatta kalau imam tu keluar lewat kan, asalnya kita kena ikut. Setengah orang tu imam tu ada dalam, masuk pukul 10 minit mau iqamat. Pukul 10 minit tu imam tak keluar lagi. Kita tunggulah sat 3-4 minit, mungkin dia batal wuduk ke apa. Kawan nak duduk setengah masjid, dia tak dan. Dia kata peluang dah hari ni aku nak jadi imam. Ini jadi masalah. Sebab tu Nabi SAW apabila salat mari Nabi teringat, Nabi dalam keadaan berjunub, Nabi keluar pergi mandi dulu. Mereka duduk, makanakum antum, kamu duduk di tempat kamu. Sahabat berdiri tunggu, Nabi masuk, Nabi mandi, kemudian Nabi masuk, kemudian Nabi menunaikan salat imam. Kerana imam ditunggu. Dan ini adalah disiplin. Disiplin dalam agama ni dia ada disiplin dia. Sebab itu ikut-ikut masyarakat Islam paling harmoni. Kita kalau imam salah kita tak boleh ikut. Semayang 4 rakaat dia buat 5, kita tak ikut, kita tak taat ulil amri buat, kita tak boleh. Dia dah 5 kita tunggu, kita duduk. Bila? Tapi kalau dia buat benda yang tidak terkeluar daripada tidak menjadi kesalahan yang membatalkan salat, kita ikut. Sekalipun mungkin kita tidak bersetuju dengan imam. Terutama perkara-perkara yang khilaf. Perlih ni ajak cukuplah masalah ni. Orang perlih pergi luar semayang subuh, tu imam angkat qunut. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man. Kita angkat tangan bersama dengan imam. Walaupun kalau tanya di sisi kita dhaif, tapi oleh kerana dia yang jadi imam bukan kita, maka kita ikut. Kita ikut dia. Sebab Nabi suruh ikut imam. Tapi kalau tengah-tengah sami Allahu wa hamidah, dia buat benda lain, ya hanana, tak boleh ya. Yang ni tak ada. Yang tu tak. Selagi mana benda tu di dalam lingkungan hadis-hadis, walaupun sebahagian tu dhaif di sisi kita, kita akan, sebab kita bahkan sahabat salat hatta di belakang Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi yang zalim, dia jadi imam, semayang lagi betul, semayang kita sah. Dia mungkin semayang tak sah, mungkin tu imam tu tipu. Setengah fiqh ni dia berat-berat. Dia kata kalau tu imam tu tak ambil wuduk, dia perkena kita, lepas dia semayang 10 hari dia kata aku semua semayang tak sah, kita kena semayang balik. Dah. Dia tipu, dia yang tak sah, di sisi kita yang salat sah. Ini baru ni sekarang ni kami bincang tentang arah kiblat. Agama simple. Fawallu wujuhakum syatral Masjidil Haram. Hadapkan muka kamu syatar ke arah Masjidil Haram. Arah Masjidil Haram ni, arah. Orang dulu mana tahu arah orang Malaysia, orang kata arah mentari jatuh. Bukan ada alat nak main sukat. Itu arah dia. Bainal al-masyriqi wal maghribi qiblah. Antara timur dan barat qiblat, Nabi kata. Itulah arah tu kiblat. Arah ni 90 darjah arah. Ni tengah dia, kalau kita lari sampai 45 ke atas, lari arah lah. Lagi ke arah tu arah lah. Agama kalau nak suruh setengah orang dia menyusahkan. Kalau kita lari satu saja sini 5%, sana akan lari sampai berapa, dia kata tak kena. Jadi kita telah semayang kat tokong lain. Dia boleh buat andaian. Agama tidak seperti itu. Kalau tidak, orang zaman dulu mengembara naik kapal, duduk di padang pasir kena salat. Nak pakai apa? Bukan ada kompos apa. Berpandukan kepada bintang dan seumpamanya. Dia tahu itu arah kiblat.
Nabi kata idza jaa ahadukumul ghaid fala tastaqbilul qiblah syarriqu aw gharribu. Apabila datang kamu nak buang air besar, jangan menghadap kiblat, menghadap ke timur ataupun ke barat. Maksudnya ke timur bukan kiblat, ke barat bukan kiblat bagi orang Madinah. Tapi kalau ke utara dan selatan, dia adalah kiblat. Artinya kalau kiblat tu utara, menghadap ke utara tu kiblat dah lah. Bila ada masjid, ada teknologi, boleh tengok, okey, kita guna teknologi tu. Tapi ada ke agama kata syarat semayang sebut Nusrah kena bawa kompas dalam poket. Dia tak ada. Kita semayang di rumah kita pun berapa kali lapik sejadah tu bukan ada betul sangat. Kemarin lapik macam ni, hari ni sengit sikit, dia kata lebih kurang macam tu. Sah tak? Sah. Jangan main satu orang dia bawa alat metak ni, ni hang tengok hang selama ni duk lari 3%, 4%, tak sah tau. Hang kena qada balik. Agama tak macam tu. Agama tak macam tu. Ha? Jangan kita innad dina yusr. Agama itu mudah. Walan yushadda dina ahadun illa ghalabahu. Tidak ada orang yang payah-payahkan, artinya kepayahan itu akan menimpa dia. Ha? Agama tak macam tu. Jadi kita sembahyang setengah orang dia mat. Lepas tu buatlah syarikat kiblat pula. Berapa darjah? Pejabat mufti dia panggil lah. Saya kata macam ni lah, kita hantar lah. Alat tu tunjuk yang ni kiblat, okey lah. Kan? Alat pun dia kata sekali kalau dalam bangunan ada besi sekali dia elektromagnet dia tak ni, tak apalah. Lepas tu main cadangan masjid sengit sikit nak suruh roboh, nak buat tak payahlah, duk payah-payah macam tu. Ha? Bagi mana dia mengarah kiblat, kiblat lah. Orang dulu apa yang mereka ada, itulah kiblat. Ha? Agama. Sebab itu kalau kita ada alat tu untuk buat masjid baru, kita letaklah guna. Kita gunalah teknologi tu supaya dia tepat. Mana hak mana semayang dah sebelum ni sah. Hatta sahabat Nabi semayang salah kiblat, mengadu pada Nabi, yang dia tak ulang. Nabi kata sah salat dia, asabta sunnah, kau telah menepati sunnah. Cuma seorang lagi tu dia pergi ulang, pasal dia salah kiblat, dia pergi ulang. Nabi kata walakal ajran, kau dapat 2 pahala. Nak ulang tak apa, bagi yang nak, tapi jangan kata tak sah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.